Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Tumpuan berita malam. Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat Majlis Pengakap Sarawak SSC yang diketuai oleh Presidennya Tan Sri William Mawan Ikom di Demak Jaya pada Khamis. Kunjungan itu bertujuan menyampaikan hasrat SSC untuk menjemput TYT yang merupakan penaung Persekutuan Pengakap Malaysia cawangan Sarawak ke Anugerah Tertinggi Pengakap Kenyalang Sarawak, Kenyalang Scout Award pada 27 Julai ini. Menurut Tan Sri William Mawan, perjumpaan itu juga bagi menjelaskan dengan lebih lanjut dan terperinci kepada TYT mengenai maklumat program tersebut yang julung kali diadakan di Sarawak. We are very grateful that he availed himself and he appreciated that because he's the one, the symbol of scouting. And we came specially for that to invite him to do the presentation. There is another big one in which even Agong Scout will be at 20, 30? 27, the rest are all that Scout will leaders. Be at the Astana to The other side. Rombongan tersebut terdiri daripada Timbalan Yang di-Pertua Datuk Muhammad Safri Abdillah, Naib Yang di-Pertua Jumaat Ibrahim, Ko Iktik Ketua Pesuruhjaya Pengakap, Kapten Zainuddin Tan Sri Hamdan, Setiausaha Eksekutif Zasran Abdullah dan Ahli Majlis Ata Lee Cheng Chuan. Laporan seterusnya. Pesta Daro 2022 yang dijadualkan pada 29 Julai sehingga 7 Ogos depan ditangguhkan ke tarikh baharu dari 5 Ogos sehingga 14 Ogos depan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Safi'i Ahmad, terdapat 41 aktiviti akan dilaksanakan dan setakat ini terdapat 141 gerai yang telah mengesahkan akan mengambil bahagian sepanjang pesta tersebut. Katanya penangguhan pesta itu akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Di kesempatan sini saya ingin memaklumkan bahawa tarikh untuk Pesta Daro kita pada tahun ini telah pun ditetapkan ke satu tarikh yang baru, iaitu bermula pada 5 hari bulan Ogos sehingga 14 hari bulan Ogos. Sepanjang Pesta Daro nanti terdapat 41 aktiviti akan kita laksanakan dan setakat ini telah terdapat 143 gerai yang telah mengesahkan untuk mengambil bahagian sepanjang pesta tersebut. Dan klimat ataupun kemuncak kepada pesta kita tahun ini adalah pada 14 hari bulan 8, di mana Yang Berhormat Premier Sarawak telah pun menyatakan persetujuan dan pengesahan untuk hadir bersama kita meraihkan majlis penangguhan Pesta Daro bagi tahun 2022. Bercakap dalam sidang media di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Daro pada Rabu, Safi'i menambah selain menangguhkan pesta berkenaan Premier Sarawak, juga dijadual melancarkan Rumah Spektra Permata di skim pembesaran Kampung Badung dan merasmikan projek naik taraf Stadium Mini Daerah Daro. Selain itu, katanya Premier Sarawak juga akan menyempurnakan penyerahan tapak projek rakyat, iaitu projek pembinaan Masjid Kampung Penasu. Dan insyaAllah di kesempatan ini juga ada beberapa acara yang akan kita laksanakan juga yang akan disempurnakan majlis pelancarannya oleh Yang Berhormat Premier Sarawak. Di antaranya adalah majlis pelancaran untuk pembinaan Rumah Spektra Permata di skim pembesaran Kampung Badung, dan seterusnya Yang Amat Berhormat akan merasmikan projek naik taraf Stadium Mini Daerah Daro yang telah pun selesai ataupun siap dilaksanakan melalui projek rakyat Yang Berhormat Premier pada hari tersebut juga. Terdahulu, Safi'i telah merasmikan program bacaan bersama pemimpin Sarawak Anjuran Pustaka Negeri Sarawak Cawangan Sibu bertempat di Dewan Masyarakat Daro pada Rabu. Selain sebagai usaha memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat, program itu juga bertujuan menjadikan pemimpin sebagai ikon membaca di samping berkongsi pengetahuan dan maklumat kepada masyarakat melalui pembacaan. Semasa program, Safi'i meluangkan masa membentangkan buku-buku kegemaran beliau dan berkongsi pengalaman motivasi untuk memupuk amalan membaca dalam kalangan pelajar dan masyarakat.
Beliau turut berkesempatan melawat ke pameran pendidikan daripada Pustaka Negeri Sarawak, Kolej Komuniti dan Universiti Teknologi Mara UiTM. Antara pengisian aktiviti program berkenaan antaranya adalah promosi keahlian baru, perpustakaan, promosi reading seat, program galakan membaca dari peringkat bayi dan juga pelbagai aktiviti sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik STEM. Sementara itu, semasa merasmikan Majlis Penangguhan Pertandingan Petong Pendidikan Khas 2022, peringkat daerah Daro, Safi'i dalam ucapannya telah meluluskan projek Bina Baru Dewan Terbuka bagi SK Hijrah Badung dan ianya akan dimasukkan dalam senarai projek Transformasi Luar Bandar RTP bagi tahun 2023 nanti. Pada majlis yang sama, Safi'i telah menyampaikan sumbangan program Back to School daripada Jawatan Kuasa Mukim Tanah Besar Daro kepada 30 pelajar pendidikan khas SK Hijrah Badung dan SMK Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Normah. Beliau turut menyempurnakan penyampaian sagu hati dan hadiah kepada para pemenang pertandingan Petong 2022 peringkat daerah Daro yang disertai 7 buah sekolah di bawah pentadbiran PPD Daro. Ke perkembangan berikut, Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sarawak mensasarkan pematuhan 100% kilang sawit terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 khususnya berkaitan dengan pencemaran air dan udara dari operasi kilang kelapa sawit. Ke arah itu, sebanyak 4 kertas kerja telah dibentangkan dalam seminar pematuhan kilang kelapa sawit KTS Anjuran Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sarawak di Kuching pada Khamis. Sementara itu, diadakan bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2022 peringkat Negeri Sarawak dan disempurnakan oleh Pengarah JAS Negeri Sarawak Hamzah Muhammad. 4 kertas kerja yang dibentangkan adalah seperti berikut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya dalam menjalankan pengoperasian kilang kelapa sawit ini, saya menaruh harapan penuh supaya semua daripada kita hari ini berusaha untuk melestarikan alam sekitar melalui operasi kilang yang mesra alam dan mematuhi apa jua peruntukan perundangan pengurusan alam sekitar yang terdapat di negeri Sarawak, khususnya dalam industri kelapa sawit di Sarawak dan di Malaysia amnya. Dalam majlis itu, Hamzah dan tetamu kenamaan yang lain turut meluangkan masa membuat lawatan ke tapak pameran. Seramai 200 tetamu terdiri dari wakil kilang kelapa sawit dari seluruh Sarawak hadir pada program tersebut. Dalam perkembangan lain, Petroleum Nasional Berhad Petronas mengucapkan terima kasih kepada pihak media di Miri ini yang telah membantu menjayakan aktiviti tanggungjawab sosial di sini. Menurut Pengurus Besar Petronas Carigali Sendian Berhad Sarawak Asset, Bolhi Maskawi, sokongan rakan-rakan media telah membolehkan penduduk Miri dan Sarawak merasai kehadiran Petronas sekaligus membantu masyarakat di negeri ini. I would like to take this opportunity to thank all of you from the bottom of our heart for highlighting our corporate social responsibility activities implemented in Miri. Your support made it possible for the people of Miri and Sarawak to appreciate our presence here in this town. We remain committed to give back to the society in areas where we operate, be it in Miri, Bintulu and elsewhere. Beliau berucap demikian dalam Majlis Petronas Makan Malam Jaringan Media Miri 2022 yang diadakan di Hotel Pullman Waterfront Miri pada Rabu. Sementara itu, Presiden Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA Andy Jong Wan Jun menzahirkan rasa terima kasih di atas kepercayaan dan penghargaan kepada Petronas Sarawak dengan mengadakan majlis seumpama ini kepada media di Miri. Ujarnya penganjuran program seperti ini dapat mengeratkan lagi hubungan di antara media dan organisasi seperti Petronas. Manakala di Semunjan,
Isteri pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak yang juga pemangku pengerusi Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia, Maksa Wanita Sarawak, Datin Sri Baduyah Bujang telah menyampaikan sumbangan Maksa CARES di Sekolah Kebangsaan Tungkah Melayu, Sebangan pada Rabu. Seramai 136 pelajar dari prasekolah hingga murid darjah 6 menerima sumbangan berupa wang tunai sebanyak RM50 setiap seorang. Selain itu, sumbangan sebanyak RM500 turut diberikan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, sekolah berkenaan dan seramai 24 orang guru menerima cenderamata daripada Maksa. Dalam pada itu, pihak PIBG amat berbesar hati serta berterima kasih kepada Datin Sri Baduyah Bujang atas kesudian mengadakan lawatan di sekolah berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin malam, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak. Semoga sambutan kali ini memberi makna kepada seluruh rakyat Sarawak. Jangan lupa saksikan sambutan Hari Sarawak 2022 bertempat di Stadium Tertutup Sibu yang akan disiarkan secara langsung di Facebook UKAS bermula jam 8 malam esok. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.